这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. 主内的姐妹们平安。 Kita bersyukur atas kasih Tuhan, kita boleh bertemu kembali di dalam persekutuan wanita secara online. 感谢神，今天我们还可以持续的在姐妹会里相会。 Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. 还没听到之前，我们做一个祷告。 Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas waktu yang indah ini. Kau berkati Tuhan waktu ini,
agar kami boleh sungguh-sungguh datang untuk merenungkan firman Tuhan. Kau yang pimpin, berkati Tuhan agar Roh Kudus-Mu yang memimpin kami ke dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Amin。 Hari ini kita masuk ke dalam bulan-bulan reformasi. 姐妹们，4月份我们是进入到改革的月份。 Kalau kita melihat sejarah reformasi itu puncaknya itu adalah pada tanggal 31 Oktober 1517. 假如我们可以回顾的话，这个改革的正确日期是4月31号，1517年。 Dari 1517 sampai sekarang, kira-kira sudah berapa tahun kita memperingati reformasi? 从那年开始，1517到现在，到底我们纪念了多少次的改革节？ Kalau dihitung-hitung, kita sudah memasuki tahun reformasi yang ke-506 tahun ini. 假如我们数算的话，直到今天这个月份，我们已经纪念了506年改革期。 Ini bukanlah suatu sejarah atau perjalanan yang singkat. 这不是一个历史过程，很短暂的历史过程。 Ini adalah sejarah yang sudah cukup panjang selama 506 tahun gereja-gereja di seluruh dunia memperingati reformasi. 这已经是够长久的时间，就是506年，所有的教会都纪念这个日期。 Kita di gereja sudah diperkenalkan dan dikhotbahkan tentang 5 sola. 我们教会从月初开始一直到月尾，我们要思想就是唯有、唯独、唯独，就是 sola。 Yaitu adalah sola scriptura, di mana hanya Alkitab satu-satunya standar di dalam hidup orang percaya. 第一就是只有圣经是我们要抓住的。 Lalu ada sola fide, yaitu kita diselamatkan hanya melalui iman di dalam Yesus. 就是我们相信耶稣，仅仅是靠着信心。 Kita juga belajar tentang sola gracia, di mana anugerah itu diberikan secara cuma-cuma di dalam Kristus Yesus. 就是第三，我们学习已经学习了的，就是所有的一切，仅仅是因为神的恩典。 Lalu kita juga mempelajari tentang solus Christus, di mana hanya Yesuslah satu-satunya yang dapat menjadi juru selamat bagi kita. 接下来这个星期我们要学习，只有主耶稣基督是唯一我们得救的渠道。 Dan kemudian sola yang terakhir adalah soli Deo Gloria, di mana segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan dan juru selamat kita. 最后一个星期我们要学习的就是所有的颂赞荣耀只单单归于我们的神。 5 sola ini adalah ajaran reformasi yang dikumandangkan oleh seorang reformator yang bernama Martin Luther. 这个我们要学习的唯独5个唯独是马丁路德的这个想法，然后他要突破的，他要归正改正的教义。 5 sola ini pasti selalu diajarkan di dalam setiap khotbah di gereja, bahkan di dalam pengakuan iman rasuli. 这5个唯独唯一，就是我们常常在使徒信经里面也常常学习，要朗读，而且我们要学习的教义。 5 sola ini juga disebut sebagai ajaran Lutheran karena yang mencetuskannya adalah Martin Luther. 我们要晓得这个在英文名字叫路德兰，是因为马丁路德所启发的。 Nah, selain 5 sola ini ada lagi tokoh reformasi yang lain yang bernama John Calvin. 还有其他的这个改革家，就是 John Calvin。 John Calvin juga mengemukakan ajaran tentang doktrin yang dikasih singkatan atau akronim yang bernama TULIP. 这里我们今天要学习到的就是John Calvin. 高菲所教导我们的教义，就是 tulip， 用英文字母来写就是 tulip。 Ya, tulip ini bukan bunga tulip tetapi akronim singkatan dari 5 pokok dasar ajaran John Calvin. 这不是郁金香的这一朵花，而是由英文字母所拿出来的，叫做 tulip。 Dari kitab Kejadian sampai Wahyu dirangkumkan dapat satu garis benang merah tentang keselamatan orang Kristen, itulah yang dirangkum di dalam tulip ini. 从这个旧约贯彻到新约里面，它的总结我们拿到5个点，重要的点就是关于信心，就是在这个 tulip 里面，我们今天要分享的。 Yang pertama T itu disebut sebagai dalam bahasa Inggris adalah total depravity atau kerusakan total. 第一就是 D， 就是 total depravity， 就是完全的败坏。 Ajaran ini menggambarkan bahwasanya semua manusia itu rusak dan berdosa.
这里的教导就是说到所有的人已经败坏了，在罪里面。 Alkitab mengatakan bahwa manusia dilahirkan dalam dosa dan dalam keadaan berdosa. 圣经里面告诉我们，人是从罪里生的，而且持续的犯罪。 Itu artinya kita lahir dalam dosa dan kita juga cenderung untuk selalu berbuat dosa. 就是我们生在罪里，我们倾向犯罪。 Kita dapat melihat di dalam Roma 3 ayat 23 misalnya, di situ dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 今天我们的经文就是从罗马书第3章23节，因为世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。 Bukan sebagian orang, tetapi semua orang. 不是一部分人，而是圣经记载是因为世人所有的人， Artinya tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa di dunia ini. 就是说在世界上没有一个义人是不犯罪的。 Nah, kemudian kembali ke kerusakan total. Rusak total di sini bukanlah dalam pengertian manusia rusak, berdosa dan menjadi sejahat-jahatnya. 这里所说的败坏，不是说人就是坏到极点了，不是的。 Sebab faktanya bisa kita lihat di dalam dunia ini, kalau sejatuh-jatuhnya manusia ke dalam dosa, manusia berdosa itu masih mempunyai hati nurani. 我们可以看到世界上很多坏到了极点的人，纵然他们坏到这个地步，但是他们还是有良心。 Seorang ibu yang sekalipun dia mempunyai hati berdosa pasti mempunyai hati nurani untuk memelihara anaknya. 一个我们称为是败坏的女人，她怎么样也会喂养她的孩子。 Hati nurani ini merupakan bagian dari pekerjaan Roh Kudus juga di dalam kehidupan orang berdosa. 在罪人的心里面，同样也有圣灵赐予的良心在动工。 Nah, rusak total yang dimasukkan di sini adalah dosa yang telah membuat manusia tercemar dan rusak sampai ke akar-akarnya. 这里说的败坏，就是人已经跌入在罪中，而且这个罪已经下到我们的所有的根源里面。 Dosa yang merusak manusia itu begitu berakar sampai ke kedalaman hati manusia. 让人败坏的这个罪已经在我们里面生根了、扎根了。 Sehingga tidak mungkin manusia bisa mencapai Allah atau mendapatkan keselamatan dengan upayanya sendiri. 所以这意思说，我们人不能靠自己的行为可以找到神，可以得到这个救赎。 Karena hati manusia dan pikiran manusia itu sudah dipenuhi dengan akar-akar dosa. 因为人的行为、人的这个思想已经被这个罪根所控制了。 Manusia tidak mampu mencari Allah dengan inisiatifnya sendiri. 人不能自动的可以去寻找神。 Oleh karena itu, yang lebih tepat istilah untuk hal ini adalah sebenarnya radical depravity atau kerusakan di dalam akarnya. 所以这个的终点就是在根部里面，我们已经败坏了。 Tetapi untuk mendapatkan akronim tulis, makanya dibuatlah total depravity. 因为他要拿一个容易记的，就是用total这个字，用 day 的一个字。 Radikal, ibu-ibu, bukanlah artinya fanatik, tetapi radikal itu adalah arti dari kata radix yang artinya adalah akar. 这里的 radical 的意思在英文字母，知道我们可以了解，就是根部，就是根源。 Jadi kerusakan secara radikal berarti manusia secara dasarnya, hati dan pikirannya dari akar-akarnya itu sudah rusak. 这里所说的就是我们的心思意念，从原本来说已经是败坏了、犯罪了。 Inilah konsep yang pertama dari ajaran John Calvin. 这是第一个John Calvin的教义的第一个部分。 Lalu yang kedua kita bisa melihat adalah unconditional election atau pemilihan yang tanpa syarat. 第二就是乌呀，就是乌的字，英文字母就是没有条件的选择。 Nah, di sini dibahas kalau Allah memilih orang-orang untuk diselamatkan berdasarkan kehendak Allah sendiri. 这里我们可以看到，神拣选他的子民是按照他自己的意念， Bukan karena perbuatan baik manusia. 不是因为我们做了什么善行，以至于神拣选我们，不是的。 Bukan karena kita baik, kita rajin ke gereja atau kita rajin memberikan sumbangan atau sedekah sehingga Allah memilih kita. 不是因为我们殷勤到教会，我们愿意奉献很多的钱，或者是我们很愿意施舍，以至于神看中我们、拣选我们，不是的。 Allah memilih siapa yang akan diselamatkan berdasarkan keinginan Allah sendiri. 神拣选他的选民，按照他自己的意念、他的心意。
Hal ini bisa kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5. 这里我们可以从以弗所书第1章， Di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5 dikatakan di sini, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. 就是我们注意第5节，又因爱我们按照自己的意念、旨意所喜悦的，一定我们借着耶稣基督得儿子的名分。 Ini jelas sekali bahwasanya Allah memilih siapa yang akan menjadi umat-Nya, bahkan sebelum langit dan bumi ini diciptakan. 这里我们可以看到，甚至神还没有创造宇宙万物之前，他已经先预定我们成为他的显明了。 Semuanya berdasarkan kehendak Allah dan rencana Allah sendiri. 这就是按照他自己的心意以及他的旨意、他的计划。 Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi itu mengatakan berdasarkan kerelaan kehendak-Nya sendiri. 就是按照神自己的心意， Kita bisa menerima anugerah keselamatan bukan karena keputusan kita, tetapi sepenuhnya 100% dari kehendak Allah. 我们能够得到这个恩典，不是因为我们的努力或者是什么方式，而是仅仅是神100个百分点赐予我们的。 Karena pemilihan Allah ini tanpa syarat dan 100% dari keputusan Allah, maka manusia tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan hal ini. 因为是神自己旨意要给我们的，所以我们不用做什么，就已经得到神100个百分点的决定，要拣选我们。 Ini adalah ajaran yang sangat penting di dalam kekristenan. 在基督教里面，这个教义是非常重要的。 Banyak orang Kristen di luar sana yang belum mengerti hal ini. 很多在这个我们基督教以外的人是不明白这一点。 Mereka masih berpikir kalau saya harus melakukan ini dan itu supaya saya diselamatkan. 很多人可以用这样的想法，我做这个，我做那个，以至于我可以得救。 Padahal firman Tuhan mengatakan hal keselamatan sepenuhnya adalah berdasarkan pemilihan Allah. 在这里再次的强调，圣经里面告诉我们，这个救恩仅仅是神的自己的意念，他的选举是没有条件的。 Kemudian pokok ajaran yang ketiga dari tulip itu adalah L, yaitu limited atonement atau penebusan terbatas. 第三，我们学习的就是英文字母的 L， 就是在这个救赎当中也是没有界限的。 Penebusan terbatas berbicara soal karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu terbatas pada orang-orang yang telah Allah pilih. 这里的救赎只赐给那个神已经决定拣选的选民是有限的。 Mari kita baca di Yohanes pasal 10 ayat 15. 我们从约翰福音第4章这5节这里告诉我们， Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 15 dikatakan, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. 正如父认识我，我也认识父一样，并且我喂养使命。 Di sini dengan jelas sekali Yesus sangat tegas mengatakan kalau Yesus memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. 这里我们可以确定的晓得，神使命只为他的羊。 Inilah salah satu ayat pokok yang dipakai oleh John Calvin ketika mencetuskan konsep ketiga ini, penebusan terbatas. 这就是高聘所用到的、坚持用的经节，就是他的救赎是有限的。 John Calvin mengajarkan kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib tidak untuk menebus semua manusia di dunia ini. John Calvin 的教导就是教导告诉我们说，他主耶稣的救赎不是为所有的人。 Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu hanya menebus orang-orang yang dipilih oleh Bapa. 主耶稣上到十字架上为我们而死，只为了救赎父神已经拣选的子民。 Banyak orang Kristen ketika mendengar hal ini mungkin akan berpikir, wah kalau begitu Bapa itu tidak adil. 很多人假如读到这一节的话，了解这一点的话，会说这样天父是非常不公平的。 Mengapa Bapa hanya memilih sebagian besar orang untuk diselamatkan, sementara yang lainnya itu dibinasakan? 为什么神只拣选一部分的人，而其他的部分神随着他们灭亡吗？ Ini
Karena banyak orang belum mengerti tentang konsep tulip ini. 这就是因为很多人还不了解关于这个都立的教导。 Jika kita merenungkannya lebih mendalam tentang ajaran ini, maka kita akan memahaminya. Mengapa penebusan Yesus di atas kayu salib itu hanya terbatas kepada domba-domba pilihan Tuhan saja. 假如我们更深层的来了解这个都立的教导的话、教理的话，我们更会明白父神为什么只为他的显明而使命。 Bisa saudara bayangkan jika Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus semua orang? 我们可以想象，假如主耶稣上到十字架上为所有的人舍命的话， Tetapi faktanya di dunia ini ada begitu banyak orang yang menolak Yesus, tidak mau menerima Yesus. 事实上，在世界上很多的人拒绝耶稣，不愿意接受耶稣。 Jika ada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk semua orang, dan ada sebagian orang yang tidak menerima Tuhan Yesus, maka penebusan Tuhan Yesus menjadi tidak efektif. 假如神是为所有的人舍命，但是事实上很多的人、一部分的人拒绝耶稣的话，那这个救赎就不是完全了。 Penebusan Yesus dikatakan tidak efektif sebab ada banyak orang yang tidak diselamatkan karena mereka menolak Tuhan Yesus. 这个救赎的工价不能够成为是完全的话，施舍的话，因为很多人自动的自愿自己要拒绝神。 Tentu hal ini tidak masuk akal, bukan? Bagaimana Yesus yang berkorban di atas kayu salib penebusannya bisa tidak efektif? 那假如这样的话，主耶稣上到十字架上为众人而死，他的牺牲是没有效力的。 Maka dari itulah John Calvin menegaskan ajaran ini, yaitu penebusan terbatas. 所以荣高飞的教导在这一点方面，神的救赎工价是有限的。 Penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib terbatas hanya untuk menebus domba-domba pilihannya saja. 就是主耶稣上到十字架上，只为他的显明他的羊而使命。 Ini juga berkaitan dengan pokok ajaran yang kedua tadi, di mana domba yang dipilihnya itu tanpa syarat apapun. 这就在第二点的，我们要连在一起。他拣选他的羊的时候是没有条件的。 Domba-domba yang dipilih oleh Bapa untuk percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan menerima Tuhan Yesus. 神已经一定要拣选的显明，一定不会拒绝神的。 Sehingga bisa dikatakan penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib pasti 100% efektif untuk menyelamatkan semua umat pilihannya. 所以这里我们的重点就是主耶稣为我们上到十字架，他的救赎工价有效的对他已经预定的显明。 Lalu yang keempat itu adalah tentang irresistible grace. Tulip yang keempat, I-nya adalah irresistible grace, artinya anugerah yang tidak dapat ditolak. 第四点就是一，它的英文字母是一，就是中文就是叫不能拒绝的恩典。 Nah, mari kita perhatikan apa maksud dari anugerah yang tidak dapat ditolak. 我们可以注意看，仔细的听，什么叫做不能拒绝的恩典？ Ini berbicara tentang cara Allah untuk menarik dan mengubah hati orang yang dipilihnya sehingga mereka percaya dan datang kepada Yesus. 就是主怎么样的吸引人可以到他的跟前，以至于我们可以相信他。 Bisa kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 44. 就是在约翰福音第6章44节，这里告诉我们。 Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. 就是若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。到我这里来的，在末日我要叫他复活。 Dari firman Tuhan ini jelas sekali kita mengetahui bahwa pada dasarnya bukan kita yang memilih untuk menjadi orang Kristen. 在这里，我们可以再次的确定自己，我们跟随神不是我们自己的选择， Bukan kita yang memilih untuk mengikut Tuhan Yesus. 不是我们自己决定我要跟随主， Bukan kita yang memilih, oh saya mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 不是我自己选择我要把这位主耶稣成为我的救赎主，不是的。 Sebab di dalam firman Tuhan tadi dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. 这里圣经节里告诉我们，若不是父神吸引我们的话，我们不可能到神的跟前来。 Jadi jelas sekali Allah sendirilah yang memilih kita untuk menjadi umat pilihannya.
所以很明切的告诉我们，只有神自己的意念吸引我们成为他的子民。 Karena Allah Bapa sudah terlebih dahulu memilih kita, bahkan sebelum dunia dijadikan, 甚至在宇宙万能还没有被创造之前，神已经预定拣选了我们， maka kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. 所以我们就能够接受神，相信神， Karena Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati kita terlebih dahulu, 因为是圣灵先在我们心里面动工， maka kita bisa menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. 所以我们在我们生活上能够接受，我们能够相信主就是我们的救赎主。 Tanpa Allah memilih kita, mustahil kita bisa datang kepada Yesus. 若不是神先拣选我们，我们不可能到神的跟前来。 Dan pemilihan serta anugerah Allah ini sekali diberikan kepada kita, tidak akan bisa kita tolak. 这个再一次的告诉我们，神所赐的这个救赎的恩典，是我们他一次给我们，我们永远不能够拒绝的。 Jika anugerah Allah itu sudah datang kepada kita, pemilihan Allah itu jatuh kepada kita, sehebat apapun kita mau menolak, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, tidak akan bisa. 若是神预定拣选了我们，无论我们到底有多厉害，我们也不能够拒绝这个恩典。 Tetapi sekalipun kita berjuang mati-matian untuk mencari tahu apa itu kebenaran, mungkin seperti Pontius Pilatus, kita berjuang mati-matian mau mencari tahu apa itu kebenaran, siapa itu Allah, siapa itu Yesus, bagaimana cara untuk datang kepada Yesus. Tetapi kalau Allah tidak memilih kita, kita tidak akan bisa mendapatkan anugerah. 我们可以从比拉多身上可以看到一个例子，他很想知道主耶稣是谁，神是谁，他要怎么相信。但若不是神许可他拣选他，永远我们不能够到神的跟前来。 Inilah konsep yang keempat. Kalau anugerah itu sudah datang kepada kita, tidak akan pernah bisa kita tolak. 这就是第四点重要的教义，就是恩典临到我们的时候，我们不可能拒绝它。 Hal ini penting sekali sebab menjadi jaminan yang pasti bahwa sekali kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka pasti 100% kita akan selamat. 这里也教导我们，只要神已经预定我们接受他，我们就有100个百分点得救的。 Bukan mudah-mudahan selamat, 不是我希望可以得救， bukan juga keselamatannya hilang timbul. 这个救恩也不是浮浮沉沉的，不是的。 Ada orang Kristen, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang sangat meragukan sekali tentang keselamatannya. 很多姐妹们都怀疑这个救赎的恩典。 Mereka mungkin berpikir, oh kalau saya jadi orang Kristen lalu saya berdosa lagi, keselamatan saya hilang. 很多人想，假如我是基督徒，但是我又犯罪了，那我的恩典又不见了，又不在了，不是这样的。 Saya harus bertobat lagi, kemudian baru keselamatan saya ada lagi. 我又还要悔改，然后这个得救的恩典又再临到我。 Lalu jatuh dosa lagi, mungkin keselamatannya hilang lagi, lalu bertobat lagi, muncul lagi keselamatannya. 这样就重复的，我的恩典又不见了，我悔改了，我恩典又回来了，不是这样的。 Begitu seterusnya, ada orang yang berpikir seperti itu. 不是这样的，很多人有这样的错误的想法。 Orang yang berpikir seperti itu adalah orang yang tidak mengerti konsep keempat dari ajaran John Calvin ini. 假如有人这样想法的话，他的恩典可以起起落落的话，他就不明白高病的教义的重点。 Karena anugerah tidak dapat ditolak, maka ketika anugerah itu datang kepada kita, maka kita pasti selamat, sekali selamat, selamanya selamat. 因为这个恩典是不能拒绝的，他一次给我们，我们永远就是得救的人了。 Lalu yang kelima, tulip yang kelima itu adalah P, yaitu perseverance of the saints atau ketekunan orang kudus. 最后一点就是悲，英文字母悲，这里的中文是翻译成圣徒的坚忍、坚固忍耐。 Ketekunan orang-orang kudus ini berbicara tentang orang-orang yang sudah diselamatkan diselamatkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, dan mereka terus bertumbuh di dalam iman mereka sampai akhir. 这里告诉我们，就是已经被预定、已经被选举、已经被救赎的人，他们的这个恩典一直持续到我们最后一口气，到终点。 Mari kita sama-sama lihat di dalam Filipi pasal 1 ayat ke-6. 我们一起来看圣经腓立比书第1章第6节。 Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia
yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. 就是我深信，那在你们心里动了善功的，必成全之功，直到耶稣基督的日子。 Umat pilihannya ini memang tidaklah langsung menjadi sempurna ketika dipanggil. 神的显明当被呼召的时候，不是自动的就成为一个圣洁的人、完全的人。不是 Bisa jadi di tengah jalan di dalam proses pertumbuhan imannya, orang-orang pilihan Tuhan jatuh ke dalam dosa. 也许在这个进入到神的这个相信神的过程当中，我们很多时候会跌入罪里。 Tetapi umat pilihan Tuhan tidak akan memakai kesempatan itu untuk menikmati dosanya dan berkubang di dalam dosa. 成为相信的人已经被显的指明，不可能人会在跌入罪里还享受这个罪，还在罪里面不愿意起来。 Roh Kudus akan menyadarkan ketika dombanya itu jatuh ke dalam dosa. 圣灵会不断的提醒他的羊，那个一只羊已经跌入到罪里的羊，不断的提醒他。 Oleh karena itu Roh Kudus yang menyertai umat pilihan Tuhan pasti akan bangkit kembali. 所以跟随着神的显明的圣灵，不断的要唤醒在罪里的我们， Tidak terus-menerus jatuh di dalam dosa. 让我们不断持续的跌入在罪里。 Sekalipun jatuh di dalam dosa, keselamatannya tidak akan hilang timbul. 纵然还在跌入在罪里，但是这个救赎的恩典不是起起落落，而是持续的存在。 Karena sekali keselamatan itu diberikan, 100% efektif membuat orang pilihan Tuhan itu pasti masuk surga. 纵然我们起起落落，一直跌入在罪里，重复的犯罪，但是这个救赎的恩典100%有效的，让我们可以得救。 Di dalam pergumulan orang Kristen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, 在我们成为相信的人，成为神的显明，我们生活在这个纠结当中， dan bertumbuh di dalam karakter Kristus, 而且我们的品格要越来越像主基督。 mereka pasti akan dibimbing oleh Roh Kudus dan diajar untuk semakin hari menjadi semakin serupa Kristus. 当然，圣灵会不断的教导，会启发，会敦促，让我们生活日渐的效法耶稣。 Saya percaya ibu-ibu dan kita semua sekalian adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dipilih dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. 我相信每一个在听这个信息的姐妹们，都是神所拣选的儿女们，也是神已经救赎了的儿女们。 Amin, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. 姐妹们，你认同吗？阿门吗？ Nah, sekarang pertanyaannya untuk kita adalah, sudahkah kita bertekun di dalam firman Tuhan yang sudah menyelamatkan kita? 问题是我们在已经让我们得救的这个圣经节里，在这个神的话语里面，我们坚持吗？我们坚固我们了吗？ Jadi kelima konsep tulip ini itu tidak bisa berdiri sendiri, semuanya saling berkaitan. 我们学习的这5点独立的这5点教义是不能够分门别类的，而是相连在一起的。 Hari ini kita sudah selesai membahas secara singkat tentang 5 ajaran Calvin, yaitu tulip. 今天我们用很简短的学习方式学习了高变所教导的5个教义，信心的教义原则。 Yang pertama adalah kerusakan total manusia ke dalam dosa sampai ke akar-akarnya. 第一就是人本身已经在罪的根源里面了。 Yang kedua tadi adalah Allah memilih siapa yang akan menjadi umat pilihannya tanpa syarat apapun. 第二就是神没有条件的选择他的显明。 Lalu yang ketiga, di dalam kasih Allah, Yesus Kristus menebus hanya terbatas kepada umat-umat pilihannya. 第三，神的救赎工价只为那个有限制的他显明而已。 Yang keempat adalah anugerah Allah yang tidak dapat ditolak. 第四点就是神的救赎恩典是我们不能拒绝的。 Ketika anugerah itu datang kepada saudara, saudara tidak bisa menolaknya. 当这个恩典临到你我的时候，没有人可以拒绝它。 Lalu yang terakhir tadi adalah ketekunan orang-orang kudus. 就是圣徒被选的人要坚忍在神的话语当中。 Setiap umat pilihannya itu pasti bertumbuh di dalam pertumbuhan karakter yang baru melalui bimbingan Roh Kudus. 就是我们借着圣灵的教导，圣灵的引领，我们的品格能够更高一层。 Ajaran ini sangat penting sekali di dalam keseluruhan hidup kita sebagai orang Kristen.
这个教导在我们生活当中成为基督徒的话是非常重要的。 Baik itu dari anak-anak, orang dewasa, bahkan sampai lanjut usia. 无论是从小孩子、青少年直到老年人， Ajaran ini atau doktrin ini menjadi satu pegangan yang kuat di dalam pemahaman iman kita. 这个教义对我们来说是一个很好的基础，让我们晓得明白信心的基础是什么。 Dan ajaran ini bukan lagi hanya menjadi sebatas doktrin saja di dalam otak kita. 这个教导不单单只是在我们脑海里面一种教义而是， Tapi ini menjadi suatu iman, keyakinan yang kita pegang seumur hidup, bahwasanya anugerah yang telah kita terima dari Tuhan Yesus itu tidak akan pernah bisa hilang. 就是我们紧紧记得我们已经得到的恩典是不可能不见的、毁掉的。 Karena anugerah itu sepenuhnya tergantung kepada Allah, bukan tergantung kepada diri kita. 因为这恩典在乎的是神，不是在乎我们。 Bapak Ibu Saudara, kalau punya harta yang banyak, mungkin Bapak Ibu capek-capek simpan ke dalam deposit box atau kemana-mana. 姐妹们，假如我们很多财富的话，我们很头疼，这些财富我们要放在哪里？保险箱呢？银行呢？还是哪里？ Mungkin saja kalau silau sedikit hartanya bisa hilang. 假如我们不谨慎的话，这些财富随时会不见的， Benar bukan? 真的吗？ Tetapi iman keselamatan kita di dalam Yesus Kristus, ketika itu datang kepada kita, tidak akan pernah bisa hilang. 但是主耶稣赐给我们的救赎的工价，这个恩典，假如他已经临到我们的话，不可能是不见掉的。 Itu senantiasa melekat di dalam kehidupan kita. 这在我们生活当中是凝固在我们的生命里面的。 Mengapa bisa demikian? Karena itu bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada kita. 因为这是基于神，不是基于我们。 Jadi doktrin ini, kelima konsep yaitu tulip ini, sungguh-sungguh menjadi penghayatan iman kita akan keselamatan yang kita terima dari Yesus Kristus. 所以这5点的教义就是我们相信神最基要的这个了解的基础。 Oleh karena itu jangan ragu-ragu lagi ya ibu-ibu. Ketika ibu-ibu telah percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka pasti setelah kehidupan di dunia ini kita akan masuk ke surga bersama dengan Bapa di surga. 所以姐妹们，我们不要有一点的疑惑、怀疑。就是当我们已经接受主的那一刻，我们只要跟随主，有一天我们一定与主相会在天国里。 Dan ajaran tulip ini juga sekaligus membuat kita merenungkan bagaimana kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. 这个5点的重要要点，同样的教导我们怎么样日渐的，我们能够更效法耶稣，来讨他的喜悦。 Amin. 阿门。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们做一个结束祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini Tuhan. Kami telah mempelajari konsep-konsep ajaran dari John Calvin ini. Biarkanlah ajaran ini Tuhan bukan hanya sebatas doktrin atau ajaran untuk pengetahuan kami, tapi kami boleh sungguh-sungguh yakin dengan iman percaya kalau keselamatan anugerah yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami itu adalah keselamatan yang kekal, yang tidak dapat hilang, tidak dapat diambil dari kami Tuhan. Sebab Tuhan sendiri, Allah Bapa sendiri yang memberikan dan menaruhnya di dalam kehidupan kami. Tolong kami juga Tuhan untuk senantiasa bersyukur karena anugerah keselamatan yang telah kami terima di dalam Yesus Kristus. Kami tidak perlu melakukan apapun untuk keselamatan kami, sebab itu sepenuhnya sudah dibayar lunas di atas kayu salib oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ajari kami juga Tuhan agar kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus itu boleh juga memberitakan kabar baik, membagikan kabar keselamatan yang begitu luar biasa ini kepada orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, mungkin teman kami yang belum mendengar tentang kabar baik ini. Ini doa dan kerinduan kami Tuhan, berikan kami semangat reformasi yang luar biasa, sehingga ada reformasi iman yang terus-menerus kami semangatkan di dalam kehidupan kami, sehingga iman kami di hadapan-Mu Tuhan, itu adalah iman yang murni, yang sejati di hadapan Yesus Kristus, Allah Tuhan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian. 姐妹们，愿神祝福每一位姐妹，阿门。